Tuan-tuan sekalian, um, kita datang ke bumi yang seperti syurga, Mekah dan Madinah. Kalau tuan-tuan perasan, nombor satu, selalunya travel akan lebihkan hari di Mekah berbanding Madinah. Wallahualam lah, selalunya sampai hari ni pun macam tu juga kot. Di Mekah lebih sebab 100,000. Semua solat, ibadat, kebaikan di tanah haram Mekah atau di Masjidil Haram Mekah 100,000. Kalau orang perasan 100,000 ni, kali pertama dia datang, dia berjalan. Kali kedua dia takkan pergi mana dah. Dia akan berulang daripada bilik, masjid, masjid, bilik. Sehelai jubah pun dia takkan sempat beli. Bukan buat-buat tak sempat. Nafsu dan masa dia takkan mau untuk beli kalau dia faham 100,000. Bukan 27 kali ganda tau ni. Bumi yang kita duduk ni. Bukan 27 kali ganda. 100,000 ni banyak tuan. Tuan-tuan sebut la ilaha illallah 100,000. Di tanah haram ni. Hanya orang bodoh saja yang setiap hari shopping 3 jam. Sebut terus lah. Senang. Setiap hari 2-3 jam. Buat tak heran pula shopping kan. Dulu 2015 tahun yang dulu saya jadi mutawif dululah. Lepas tu tak ada lah. Sekali dua. Jemaah saya beli barang banyak. Tak apalah, harus je. Tak ada masalah. Balik masjid tu saya tegur kan. Bukan tegur apa. Tegur apa abang makcik semua. Kemudian waktu dia angkat tangan, rupanya penuh plastik dalam ni. Dia sangkut di sini. Dia tak mau tunjuk tu. Kan? Tapi Tuhan bagi macam mana tahu, dia angkat tangan ada 6 kot ni. 3 plastik. Oh, saya kata banyak makcik ya. Tadi singgah-singgah je ustaz. Tak ada masalah, beli je, tak ada masalah. Cuma lepas kita faham 1 rial 100,000. Itu tidak didapati di tempat lain. Tidak di Taif, tidak di Madinah bahkan. Hanya di tanah haram Mekah. Tanah haram ada khilaf. Sebahagian ulama kata keseluruhan tanah haram gandaannya 100,000. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Yang tak ada khilaf, masjid. Satu duha sama dengan 100,000. 2 rakaat duha, 200,000. Kita solat di tempat lain 27 kali ganda kalau berjemaah. Tempat lain, mana-mana pun. Di Kedah, di Selangor, di Johor, 27 kalau berjemaah. Sini dia darab, lepas tu dia darab lagi. Dah double 27 tu, lepas tu darab lagi yang 100,000 tu pula. Sebab tu orang yang Allah dah bagi, dia sekali Allah bagi perasaan kemanisan beribadat. Dia akan pelik melihat manusia shopping dan duduk rehat. Dia akan jadi ajaib tengok manusia buang masa. Tetapi tidak menghina. Dalam masa yang sama kita doa, ya Allah, seperti mana kau kurniakan kepada kami kemanisan beribadat di dalam Masjidil Haram, kurniakanlah kepada mereka ni juga. Sebab tu saya pelik bila orang tanya, bila orang tiap-tiap hari buat jamak. Soalan orang Malang yang tanya tentang jamak di masjid di tanah haram ni, orang Malang saya panggil. Orang yang Malang, dan ulama bagi amaran hati-hati dengan orang yang nak shortcut.
Duduk di Masjidil Haram, tapi dia memilih untuk shortcut. Sebab Mekah dan Madinah akan menzahirkan perangai asal kita. Kalau kaki lepak, dia lepak. Kaki tidur, dia tidur. Dia tetap tidur datang sini. Kalau dia tak suka masjid, dia tetap tak suka masjid. Dia datang sini. Dia hanya lekat sekali dua je. Masjid yang lain tu dia... Ni bumi Mekah, Madinah. Yang tu bahaya. Jadi, yang sentiasa mencari diskaun di Masjid Haram ni, hati dia sakit, maka dia kena solat 2 rakaat, minta Allah Ta'ala, wahai Tuhan, baiki hati sementara duduk di tempat yang mustajab doa. Saya ingin sebut tempat mustajab doa, tuan-tuan pergi cari lah. Sini. Tuan-tuan angkat semua masjid hari ni, angkat dari pandangan, dan semua hotel. Tuan-tuan akan nampak padang pasir dan bukit-bukit botak yang tidak ada pokok. Itulah tempat ketika mana 3 orang sampai, iaitu Nabiullah Ibrahim, bayi mereka Ismail yang masih menyusu, dan juga isteri kedua Nabi Ibrahim, Hajar alaihassalam. Di mana mereka sampai? Tu masjid tu lah. Tuan-tuan sampai tu, tuan-tuan bayangkan kosong. Bayangkan ketika itu, satu kenderaan itu dinaiki 3 beranak. Orang Kedah punya 3 beranak sama kat belah. Sama. 3 beranak tu mai. Yang Nabi Ibrahim pun tak tahu. Allah Ta'ala suruh mai. Kemudian Allah ilham tinggal. Lalu Nabi Ibrahim melihat wajah isterinya Hajar. Dia tengok. Dan dia tengok anak dia. Umur 80 baru dapat anak. Tuan-tuan bukan umur 32. Saya pernah jumpa orang paling lama selepas 25 tahun berkahwin dapat anak. Anggota polis berpangkat. Tuan-tuan bayang seronok macam mana. Dah umur pun dah lanjut dah. Tuhan beri anak waktu tu. Tak bayanglah dia punya seronok dia. Selepas 25 tahun berkahwin. Nabi Ibrahim 80. Isteri kedua, isteri pertama Sarah, tak ada anak. Sarah ni dikatakan wanita antara tercantik di dunia. Tak ada kat sini tau. Ni Sarah, Sayyidatuna Sarah. Sayyidina Hajar ni berkahwin terus dapat anak. Selepas tempoh 9 bulan tu lah, dapat Ismail. Bila dapat anak Ismail ni, Allah nak uji para rasul ni, kecintaan para rasul ni untuk siapa? Aku ke dunia? Sebab tu Allah Ta'ala arahkan Nabi Ibrahim bawa asal Palestin tau. Waktu dapat anak tu di Palestin. Palestin nak datang sini dalam 2000 km. Saya pernah naik bas waktu umrah. Itu cerita lain, 1/2 jam pula tu. Perjalanan naik bas mengerjakan umrah. Tu satu episod. Perjalanan mengerjakan haji. Tu satu episod, sejam pula. Saya dengan mak dengan ayah. Yang bukan melalui tabung haji, DIY. Tuhan je dengan kami waktu tu. Duduk di satu tempat. Saya bukan mewah hari ni tau. Ni tuan-tuan, saya pernah rasa hotel sebelah 25,000. Semalam pernah rasa ni bukan macam ni saja. Alhamdulillah. Semua orang bayar. Dan saya juga pernah duduk satu tempat yang tuan-tuan takkan pernah pergi tempat tu. Puncak Ajiat, Ustaz. Ada satu rumah je yang paling tinggi. Kami nombor 2. Itu trailer untuk cerita perjalanan haji tu. Saya, mak dengan ayah, sebab saya gatai mulut minta dengan Tuhan untuk bawa mak ayah. Sebab tu saya tak berani bila orang tanya, Ustaz nak pergi haji tak? Saya diam. Kalau saya kata ya, saya akan sampai. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya kata ya, saya akan sampai. Sebab tu saya takut. Nak sebut apa-apa saya takut. Kemudian, Nabi Ibrahim bawa. Sampai kat sini. Esok saya akan tunjuk, lusa kot. Saya akan tunjuk waktu kita travel tu. Tempat yang Jibril cungkil dengan sayap dia tu. Depan Hajar Aswad, 21 meter. Di situ antara tempat mustajab. Ada lebih kurang 15 tempat, saya tak beritahu. Tak dan hari ni tersambung part 2 lah, insyaAllah. Tuan-tuan pergi cari tempat-tempat tu. InsyaAllah Tuhan tak tolak.
InsyaAllah, tuan-tuan gabung. Ada 7-8 dalam tu. Dalam tu ada 7-8. Termasuk sa'i. Kan? Tuan-tuan gabung tu berdoa yang sama. InsyaAllah dapat. Dengan syarat tidak menderhakai mak ayah, suami. Dan tak ada pernah menzalimi ataupun ambil hak orang lain teruk-teruk. Zalim betul-betul ni. Fitnah orang tu. Sampai dia malu di depan. Jangan buat tu je. Jangan buat tu. InsyaAllah doa apa pun dapat. InsyaAllah doa. Jadi Nabi Ibrahim sampai dulu kosong tu. Allah Ta'ala kata tinggal. Nabi Ibrahim tengok anak dia. Dia tengok isteri dia. Kemudian dia tengok bumi ni. Dia terus naik kenderaan. Hajar tanya, ke mana wahai suami? Hari ni abang abang pergi mana ni? Nabi Ibrahim diam. Dia siapkan macam orang nak berhujah satu lah. Start kereta kan. Start kereta nak berhujah satu. Dia bagi 2 bekas daripada kulit. Iaitu kurma dan air. Dulu zaman dulu buat daripada kulit. Air pun dalam tu. Dia bagi kat isteri dia. Wahai abang nak tinggal saya dengan bayi. Satu tempat yang tak ada makhluk. Padang pasir yang kosong. Bukit botak. Kalau gunung jerai. Gunung-gunung di Malaysia. Dia ada juga pucuk-pucuk apa ni. Alur kan. Nabi Ibrahim tak jawab. Bila dia mula pegang tu. Hajar pegang jubah dia. Sayyidina Hajar pegang jubah. Tu tempat tuan-tuan duduk sa'i tu. Hak Safa Marwah kemarin. Dia je lah yang umrah dengan saya. Seterang kat dia. Awak macam mana dah? Saya pun tak larat dah masuk ke jam yang ke-60. Saya tak rehat waktu tu. Dah terlampau letih nak pitam kan. Jam yang ke-60 dah. Saya pergi buat umrah sendiri tu. Sayyidina Hajar pegang. Bila Nabi Ibrahim tak jawab. Ini sifat suami yang bijak ni. Bila isteri dia membebel ataupun memohon sesuatu dengan ulang banyak kali. Dia perempuan kita kan. Dia ulang 6 kali. Dia pergi masuk bilik ikut kita. Suami ni dia jangan cakap. Dia jangan balas. Dia jangan. Itulah yang Nabi Ibrahim buat. Akhirnya bila Nabi Ibrahim nak gerak dah. Nak tinggal bayi yang masih menyusu tadi. Baru berapa bulan. Baru Hajar tanya. Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang mengarahkan kamu? Allah. Maksudnya isteri ni pun isteri beriman dan ada ilmu. Sebab tu dia hebat tu. Dia kata, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami 2 orang di sini? Nabi Ibrahim tengok isteri dia, tengok anak dia. Dia kata, Allahumma na'am. Ya, Allah yang arahkan aku. Hajar jawab, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau Allah yang arah, Allah takkan mensia-siakan kami. Takkan. Iman tu, Wadi Anwar tak ada, Datuk Zawi tak ada. Tuan-tuan duduk satu tempat, binatang buas pun tak ada. Bila Allah sebut Nabi Ibrahim melalui lisan Nabi Ibrahim biwadin ghairi dhi zar'in, di satu lembah yang tidak ada pokok, kata Ibnu Abbas, rumput pun tak ada. Kosong itu sekosong-kosongnya. 7 hari dua-dua orang akan mati. Tapi Hajar kata, kalau Allah yang suruh, Allah tak akan mensia-siakan kami. Dia lepaskan jubah suami dia. Suami dia pun pergi. Kita, tuan-tuan, hari ni, saya bila baca kisah tu, kita, kucing pun kita tak sanggup untuk tendang. Kucing. Nak tinggal anak isteri, 100 kali takkan buat. Pergi mana sifat kasih seorang Abul Anbiya Ibrahim AS ni, Abul Anbiya, mana sifat kasih dia? Bukankah di kalangan manusia dia yang paling pengasih? Jawapan dia ya. Tetapi disebabkan mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ni mendahulukan Allah. Yang ni selalu saya sebut kepada para pelajar saya di sekolahan. Mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi rupanya dalam hati ni
bergelora, berombak-ombak dalam hati Nabi Ibrahim AS. Dia pun tinggalkan isteri dengan anak sulung. Setelah 80 tahun baru nak dapat anak sulung. Hilang je anak dengan isteri dari pandangan. Dan bayangkan situlah. Situ menuju balik ke Mekah, jumpa Madinah, Jordan, Syria, baru Palestin. Dia ada 2 jalan. Satu lagi Iraq. Ke Iraq, Madinah, Jordan, naik ke Iraq tu, Palestin. Tak lalu Syria. Bila hilang je isteri dengan anak daripada pandangan, si ayah yang tak tahan tadi ni, dia turun, dia julangkan tangan dia, dia kata, Rabbana, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah. Tengok amalan apa? Wahai Allah, aku tinggal dah anak dengan isteri aku yang kamu arahkan tadi. Aku tinggal. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa, dia kata, ya Allah, engkau arah aku tinggal isteri dengan anak. Aku tinggal. Aku nak buktikan aku kasih kamu, ya Allah. Isteri dengan anak pun aku kasih, tetapi lebih aku kasih adalah Allah Jalla Jalaluh. Sebab tu Allah memberikan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jadikan satu hari nanti orang yang datang kepada mereka. Seluruh manusia datang ke tempat ni. Tuan-tuan tengok hari ni, Mekah. Habislah episod tu. Ibrahim pun pergi. Dan tu yang kisah Hajar tu. Hajar cari kan, naik sofa. Dia naik Bukit Sofa, tengok. Naik Bukit Sofa tu sebab ketika itu yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Sayyidina Hajar adalah Bukit Sofa. Ada lagi bukit lain. Belakang tu ada Bukit Abu Qubais, istana tu. Esok kita pergi. Lusa kot. Kan? Istana tu Jabal Abi Qubais. Depan tu rumah Sayyidina Khadijah. Paling dekat ketika itu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sebab tu Sayyidina Hajar naik bukit tu, dia melihat ada orang ke tidak. Ada orang apa, binatang buah pun tak lalu. Memang tak ada. Anak ditinggalkan dekat dengan Hajar Aswad tu. Waktu tu Kaabah tak ada lagi tau. Kosong lah. Kaabah belum ada. Kosong. Itu tempat yang ditinggalkan Ismail AS. Waktu tu Jibril datang lah. Lepas tu cerita Zam-Zam. Bila dah ada ayak, ada Zam-Zam, keluar ayak, Jurhum datang. Arab Jurhum daripada Yaman. Arab Jurhum daripada Yaman datang minta izin. Mata air ni milik siapa? Hajar kata, milik kami. Milik saya dan anak saya yang jumpa. Boleh tak kami nak duduk di sini? Boleh. Dia benarkan duduk, dan Nabi Ismail berkahwin dengan wanita daripada Jurhum. Lepas dia dewasa lah. Panjanglah cerita tu. Cerita mereka membina Kaabah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dua orang tu lah yang membina Kaabah. Yang binaan Kaabah satu ketika dulu tu, dia bentuk dia 4 segi macam dia, kemudian hujung ni bulat macam tu. Macam ni saya lukis kan, 4 segi kan, kemudian dia bulat. Yang bulat tu lah dibuang. Dibuang, bukan dibuang, ada lagi, itu Hijr Ismail. Salah satu tempat mustajab doa, masuk dalam tu. Minta dapat. Kalau minta niat dari sini kan, ya Allah nak semayang insya-Allah. Tapi kadang Tuhan uji, pergi kali pertama tak dapat, 2 tak dapat, kali 3 dapat. Ada orang kali pertama minta solat Hijr Ismail, terus Allah bagi. Ada orang 6 kali cuba, kali ke-7 bagi. Tak sama. Kena sabar dan kena baik sangka dengan Allah SWT. Itu bentuk asal Hijr, Kaabah. Yang dikecilkan pada ketika Rasulullah belum menjadi Rasul. Waktu tu banjir, binaan Kaabah banyak rosak. Mereka pimpinan Quraisy nak bina, tetapi duit halal tak cukup. Tuan-tuan bayang waktu tu,
Banyaknya duit haram waktu tu. Jutawan banyak. Jutawan, Al-Walid Ibn Al-Mughirah, Abu Sufyan, jutawan ramai tapi banyak duit haram. Ketika mereka nak membina kembali Kaabah yang rosak itu, mereka tahu ni Baitullah mesti kena guna duit yang baik. Duit yang halal saja, bukan duit riba, bukan duit peras ugut orang, bukan duit jual arak, bukan duit jual, kena guna duit halal. Dan duit halal tu tak cukup. Padahal binaan Kaabah bukan besar mana pun. Tuan faham tak ni? Waktu Nabi umur berapa start? Tu 35. Tak ingat dah nah. 35. Pembinaan semula Kaabah tu, depa robohkan Kaabah, lepas tu naik balik. Robohkan sebahagian lah, robohkan, lepas tu naik balik. Bila duit yang elok tak cukup, maka binaan Kaabah yang hujung yang berbentuk macam dia di sini petak tau, sini petak dia macam tu, hujung dia macam tu. Macam tu. Jari tak cukup nak buat macam tu. Yang hujung ni Hijri Ismail ni yang dibuang sebab duit halal tak cukup tu. Jadi 4 segi. Asalnya macam tu. Asalnya macam tu. Jadi duit halal tak cukup. Lalu dikecilkan jadi 4 segi tu. Syazarwan tu, esok patutnya ni kan. Syazarwan esoklah, lusa kan. Yang tu kita tunjuk. Syazarwan di kaki Kaabah tu. Itu asalnya binaan Kaabah. Kaabah dikecilkan. Tanya 4 segi tu agak besar, dikecilkan. Sebab tu siapa pijak Syazarwan tu, seperti dia pijak dalam Kaabah. Kalau dia berdiri atas Syazarwan tu macam dia berdiri dalam Kaabah. Syazarwan tu adalah Kaabah. Okey, kemudian saya bukan nak cerita ni, sepatutnya kan. Tu mukadimah. Saya nak cerita bumi 100,000 ni. Tolonglah kan, kita bukan duduk di sini, bumi 100,000. Maksudnya, Ustaz, kalau bagi 1 rial, 100,000 rial. Ya. Siapa yang pergi dalam Masjid Haram bawa gula-gula untuk bagi ke orang? Subhanallah, tak teringat. Mulai sekejap lagi. Pergi dalam masjid, bawa gula-gula, 20 ke, bagi. Kita duduk kan, kawan-kawan duduk. Sebiji gula-gula 100,000. Tak perasan, kita tak perasan. Jangan bawa nasi mandi. Jangan bawa shawarma. Itu payah bawa yang kecil-kecil ni. Ataupun pecahkan duit, 1 rial, 5 rial, bagi. Cari orang susah. Saya suka cari orang yang rajin ibadat dan susah. Saya tengok kan, tengok, Masya Allah pakcik ni. Boleh cam, orang susah ni boleh. Sangat berbeza lah dengan orang kulit kaki dia keras, apa, nampak kan. Nampak lah, tapi ibadat Masya Allah, khusyuk ni. Okay, bagi. Banyak kan. Macam-macam, tuan-tuan boleh, yang paling mudah sekali, ataupun tisu. Setiap hari beli 10-20 tisu kan, yang kecil tu, yang tisu kan. Bagi tisu. Ramai orang nak guna tisu. Tisu, gula-gula, 1 rial, buat. Yang tu sedekah di tanah haram. Kalau tuan-tuan tak mau khilaf, dalam masjid tu. Yang tu tak ada khilaf. Yang tu ataupun di dataran. Tu masih lagi 100,000 yang ni kan. Sebab ramai juga ulama berpendapat di seluruh tanah haram 100,000. Tak masalah. Jadi semayang lah. Yang pertama sekali saya selalu pesan untuk jemaah. Saya tak ada travel, saya tak buat travel, tapi kalau diminta untuk nasihat, ulama ketika membahaskan di antara tawaf sunat dan solat, mana yang lebih utama, Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli masing-masing berpendapat dengan pendapat yang berbeza. Ada yang kata solat, ada ulama kata tawaf. Ada ulama kata kalau orang tu bukan ahlu Makkah, penduduk Makkah, maka yang lebih utama ialah tawaf. Sebab dia bukan penduduk Makkah. Kan? Maka dia berbanyakkan tawaf sunat. Cuma saya nak sebut pada kita semua, untuk bila kita dah datang sini, buatlah yang paling utama sekali, qada solat. Ini paling utama.
Dia tak payah pulun sampai teruk sampai letih kan. Saat dia tinggal tu dia tinggal lagi lama. Satu solat qada. Semayang subuh qada subuh. Kalau tak ingat kita niat ya Allah pula. Saja aku solat fardu subuh qadaan kerana Ta'ala. Dia dalam hati niat subuh yang dulu ditinggalkan. Kita tak tahu tahun bila apa, kita tak tahu. 1,000. Inilah tempat dia. Mekah bukan tempat mencari jubah yang paling cantik. Bukan juga Madinah. Dia pergi jawab Madinah. Dia ada ayat yang pedih sikit, saya tak mau sebut tadi. Mekah Madinah ni yang paling risau sekali. Kita kalau tak, orang biasa macam saya, kita semua ni orang biasa, Mekah Madinah ni kalau kita niat A dapat A. Niat B dapat B, niat C dapat C. Itu yang agak bahaya. Contoh orang tu niat dia nak pergi buat umrah. Kalau boleh cari berniaga, kan, tempat-tempat berniaga. Allah sibukkan dia untuk cari tempat berniaga di sini, buka kedai, dan memang dia dapat. Dan tak ada solat pun. Dia datang nak pergi umrah, daftar dengan Iman Travel. Dia sebut bila ada apa? Royalty ke apa? Commission tu kan. Dia kata, kalau boleh cari hak nombor 3. Ada dua dah di sana. Dia kata, kalau boleh cari hak nombor 3, dapat seorang kan. Iran ke Turki ke, boleh tak? Tuan-tuan, dapat. Memang bulat. Sebenarnya dalam hati dia, yang tu nombor 1. Umrah nombor 4, nombor 5. Dia bulat minta. Sonok. Bukan buat benda haram. Dia nak berkahwin. Nak cari pasangan nombor 3. Turki ke apa. Dapat. Ini bukan contoh tau. Ini hak betul-betul berlaku. Bukan kat saya ni. Orang lain. Hak berniaga dapat berniaga. Yang nak cari. Semua dapat. Yang kata nak berehat. Dapat berehat. Tuhan bagi berehat. Memang bagi berehat. Rehat dalam bilik. Rehat. Nak pergi semayang mengantuk. Rehat. 6 hari rehat duduk. Rehat. Subhanallah. Bahaya bumi ni. Bumi ini seperti bumi syurga. Jadi hati-hati. Maka dengan itu, niatlah untuk mendapat redha Allah. Untuk Allah senang dengan kamu bila duduk di Mekah dan Madinah. Niat daripada keluar rumah. Ulang kali niat, ya Allah, untuk menyenangkan hati kamu, ya Allah. Redha tu macam itulah lebih kurang maknanya. Allah redha. Sehingga Allah redha dengan kita. Tuhan bagi semualah akhirat. Semua akhirat. No? Bukan saya kata tak boleh membeli tau. Saya pun membeli juga. Kan? Tapi selalunya datang tu memang tak ada apalah. Kan? Memang tak beli apa-apa lah. Tapi kalau ada ahli keluarga kirim tu, kena turun juga kan. Cari kedai-kedai tu. Jadi tuan-tuan, bumi 100,000. Ingatlah, sedekah kita ambil sampah buang. Tolong orang 100,000. Tolong orang. Pastikan setiap hari kita tolong seseorang. Walaupun 3 minit punya tolong. Siapa nak ke tandas sini? Sini tandas. Tandas bilik saya. Sini ada tandas. Boleh. Ha, boleh. Boleh sini tandas situ. Ujung tu kiri. Contoh. Ada tandas. Tidak. Tu saya tolong orang. Tunjuk tandas. Saya tolong ni. Tunjuk ni. Tolong orang. 100,000 kebaikan. Tuan-tuan akan rasa benda tu. Tuan-tuan akan rasa roh 100,000 tu. Bila buat roh 100,000 di sini. Roh 100,000. Betul. Sebab tu bila kita masuk solat tu kita tak berhenti. Dua. Tak berhenti sampai azan. Sampai azan pula. Sebab roh 100,000 tu. Sehingga Allah mengurniakan roh itu. Kalau tidak kan, dia kata semayang kat dataran dah. Ni 6 kali dah dataran tau. Daripada subuh sampai 6 kali dah dataran tau. Bukan tak boleh, sah juga. Tapi macam Ustaz Zawi beritahu tu lah kan.
mata wang yang tak sama, ada dolar dah ni kan. Jadi kejar untuk yang mana yang dulu pernah tinggal solat 3 tahun, 9 tahun, umur 28 baru start solat, qada, ni tempat dia. Kalau Masjid Nabawi 1000 kan, 1000 dengan 100,000. Beza dia sangat jauh. Memang beza dia terlalu jauh. 1000 tu pun dah terlalu banyak dah 1000 ni. 100,000. Satu rakaat 100,000. Rakaat. Dua duha 200,000. Jadi banyaklah, benda tu banyak. Dan kemudian yang kedua, kalau sempat sehari puasa sunat. Sehari sudahlah sebab makanan pun memang banyak kan, kita tak rasa hari. Tengok ni kan, kunafah sini dengan shawarma, kedai A, kedai B. Ada 3 kedai nampak. Tak apalah nak tengok makanan kan. Hashi nasib baik rasa dah Ustaz awal lagi. Jadi taklah mengidam sangat. Dia ada yang Ustaz nama apa Ustaz? Madrut. Itu sedap daripada Hashi lagi Ustaz. Sekali kan dah Hashi. Belum lagi. Kami dah makan dah dulu Ustaz. Madrut ada satu tempat tu. Sangat sedap. Okey. Puasa sunat lah siapa yang ni kan. Kalau yang tak yang pernah puasa sebelum 15 Syawal bolehlah. Sya'ban. Minta maaf. 4 bulan raya. No, siapa yang tak ada sebelum 15 Sya'ban tak nilah. Okey, kemudian sedekah tadi saya dah sentuh dah. Sedekah tadi boleh tak masuk kurma? Lupa kurma senang juga kan. Masuk dalam pack kan 100 biji kan. 100 pack. Sikit je. Bukan, ya? Boleh. Apa saja kan. Kacang lagi senang. Tapi kalau bagi satu tu orang tengok seketul kan. Dia jadi macam tak berapa nak pemurah. Kita bagi lah tu. Malin lah. Kata ambil kat malin lah. Tapi kalau kurma tu nampak kenyang juga. Kurma beli yang mahal. Jangan ambil yang keras. Jangan beli yang elok. Beli yang ajuah. Beli yang 80 kan. Bukan nak suruh beli sekilo. Beli 20 biji kan. Tapi yang paling elok. Tuan-tuan rasa waktu bagi tu nikmat lah nak abang. Sahabat buat macam ni. Ketika merasakan kemanisan beribadat tu kadang tu. Bukan roh saja sampai keluar ke fizikal ni. Ya. Di tanah haram tu begitu. Tuan-tuan tolong orang tu berasa nikmat 100,000 tu rasa. Kejarlah benda tu. Kalau siapa yang belum kan. Kejar. Cari. Cari benda tu. Kemudian i'tikaf. Siapa yang dah duduk dah datang Mekah, cuba tengok balik masing-masing. Ini hari kedua kan? Betul tak? Ketiga dah. Allahuakbar. Cepat. Siapa yang dah hari ketiga, start daripada subuh tadi, tolong pastikan dia berada dalam masjid 8 jam ke atas. Baru berbaloi insya-Allah. Kalau 3 jam, 2 jam setengah, bermaksud dia adalah orang Malaysia yang duduk di Malaysia. Dia bukan orang Malaysia yang duduk di tanah haram. Orang Malaysia yang duduk di tanah haram yang dipandang oleh Allah. Untuk kita tahu kita sedang diraikan oleh Tuhan, ialah kita duduk lama dalam masjid. Dalam masjid yang lubuk ibadat tu. Kita akan duduk lama. Saya punya fatwa kan 8 jam lah. Wallahu alam kan. Paling sikit lah kena ni kan. Sehari lah. I'tikaf. Masuk terus ni i'tikaf tau. Jangan masuk seronok tengok. Ni lampu lain pula. Ada jenis lampu. Ada yang lampu dia tak ada elektrik tu, dia lampu. Lupa. Masuk terus ni i'tikaf. Solat sunat tahiyatul masjid, tahiyatul bait ataupun tawaf tawaf apa Ustaz? Solat sunat tahiyatul bait ataupun tawaf ni lah. Tawaf sunat tu lah. Masuk-masuk tu tawaf salah satu lah. Salah satu.
Kalau dululah saya datang tiap-tiap kali sebelum solat fardu, saya akan tawaf sunat dulu. Sekarang nak kena tukar kain ihram, jadi agak susah, tak tahulah kot alasan aku tak tahu kan. Tapi susahlah nak kain ihram kan. Dulu seronoklah kita turun macam ni lah. Terus tawaf dulu. Setiap kali yang tu seronoklah. Jadi pastikan i'tikaf sehari lebih 8 jam mulai hari ni di Masjid Haram Mekah dengan Masjid Nabawi. Yang keseterusnya yang ni jangan tinggal, iaitu pahala haji dan umrah yang 100 markah tu. Sesiapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk sehingga syuruk, kemudian dia solat 2 rakaat, tutup dengan solat 2 rakaat, Nabi kata dia mendapat pahala haji. Dari segi pahala, bukan dari segi menggugurkan kewajipan haji. Min haitsul jaza' la min haitsul ijza', kata ulama. Dari segi pahala seperti mengerjakan haji, Nabi sebut apa tau? Tamatan, tamatan, tamatan. 3 kali Nabi ulang. Markah penuh, pahala penuh, pahala penuh. Sebenarnya, ibadah itu bukan di Masjid Haram. Di seluruh muka bumi Allah. Siapa-siapa solat subuh berjemaah di mana-mana saja di muka bumi Allah ni, duduk, dia wirid, baca Quran, tazkirah, sampai syuruk, tunggu duha, solat duha, syarat dia, 4 syarat tu, maka mendapat seperti pahala mengerjakan haji. Tuan-tuan bayang, tu di tanah biasa, haji, tanah haram, 100,000 haji. Allahu Akbar. Yang ni tuan-tuan, bagi saya, selepas qada solat fardu, hak ni. Selepas qada solat fardu, prioriti nombor 2 tu, iktikaf subuh. Siapa yang buat angkat tangan pagi ni? Yang buat angkat tangan untuk muhasabah ni, Nabi angkat. Nabi tanya sahabat. Siapa yang buat pagi ni? Subuh dia duduk sampai syuruk apa semua, duha. Kalau dia berpindah tempat buat aktiviti lain, tak dapat. Tapi kalau dia tawaf sunat, tak apa. Dia buat ibadat ni, tawaf sunat, tak apalah. Okay, halau tak apalah. Yang tu bukan pilihan kita kan. Di toilet boleh Ustaz? Boleh ya? Masih bersambung lagi Ustaz kata. Duha atau isyraq, mana-mana pun boleh. Mana-mana pun tak apa. Ada ulama kata hanya ada duha. Ada ulama kata berbeza duha dan isyraq. Ada ulama kata isyraq tu di awal. Lepas pada tu semuanya dinamakan duha sampai setengah jam sebelum zuhur. Semua tu duha. Isyraq awal je. Awal 10 minit tu, yang tu isyraq sahaja. Buat duha lah yang paling ni kan. Yang paling sahihnya duha. 6.25 6.35 habis waktu. 6.35 ke? 6.30 lah habis waktu. 6.50 boleh mula solat. Mazhab Syafi'i. 20 minit selepas syuruk boleh mula solat. Kita solat subuh, esok kita buat. Kita turun subuh, jangan turun waktu azan. Turunlah buat witir. Yang paling bagus sekali, witir, tasbih. King lah. Ini tu yang solat-solat yang king punya ni. Tak sempat awal pun buat witir, tasbih. Kemudian Bilal azan, semain sunat subuh. Tu 3 tu antara 3 yang terbesar. Solat sunat antara 3 yang paling besar. 3 ni. King, queen dengan menteri di kalangan solat. Buat witir, buat tasbih,
kemudian semayang sunat subuh. Tak lama, bukan sejam pun, tak sampai pun. Habis semayang sunat subuh, kita solat subuh berjemaah. Kemudian solat jenazah. Solat jenazah jangan tinggal. Solat jenazah jangan tinggal. Panjang. Kelebihan solat jenazah ni, Nabi kata, mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Uhud ni ketinggian dia 1 kilometer. Lebar. Tuan-tuan pergi Uhud. Kejap lagi. Tuan-tuan tengok bukit Uhud. Siapa yang solat jenazah satu, mana-mana tempat, bukan Masjidil Haram, mendapat pahala sebesar gunung Uhud. Yang tu akan dilihat dengan mata ni. Di mahsyar nanti akan dilihat dengan mata ni. Mata yang sama seperti mana pagi ni. Pagi ni tuan-tuan tengok saya dengan mata masing-masing. Dengan mata ini jugalah kita akan melihat pahala. Nampak ketul-ketulan tu. Kalau di tempat lain sebesar gunung Uhud, kalau di Mekah 100,000. Dia punya pahala semayang jenazah tu. Jangan tinggal solat jenazah. Tiap-tiap waktu Mekah, Madinah ada solat jenazah. Tiap-tiap waktu. Tak pernah lagi, tak ada. Wallahualam, saya 15 tahun datang, saya tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Okey, tak ada jenazah hari ni. Dimaklumkan tak ada jenazah. Wallahualam, takat ni lah, tak pernah lagi. Solat jenazah. Tuan-tuan jangan tinggal solat jenazah. 4 takbir. Solat. Yang itulah yang terakhir saya nak beritahu, iaitu duduk subuh sampai syuruk, tutup dengan 2 rakaat. Kalau di luar daripada tanah haram dapat 100,000, dapat 1. Kalau di sini 100 seolah-olah mengerjakan haji. Start daripada niat, wukuf, tawaf ifadah, melontar, Mina, Muzdalifah, Allah. Macam inilah. Kalau mengerjakan haji, Allah Ta'ala bagi 100 juta USD, contoh. Siapa yang boleh mengerjakan haji mabrur, 100 juta USD, ini tuan-tuan darat 100,000 pula. 100 juta tu, darat 100,000 pula. Sebab buat di sini. Sebab ulama' kata dari segi pahalanya sama. Bahkan Nabi ulang 3 kali perkataan itu. Tamatan, tamatan, tamatan. Tamatan tu apa? Sempurna. Sempurna apa? Pahala. Lepas tu Ustaz, selama ni kita duduk di Malaysia pun tak pernah buat pun. Ni baru dengar. Alhamdulillah lah, pagi ni kita dengar. Tuan-tuan balik Malaysia pun buat. Tak boleh buat tiap-tiap hari, seminggu sekali kah? Ada masa kan seminggu sekali buat. Seminggu sekali, ambil masa untuk buat, duduk sampai syuruk kan. Lepas tu, tunggu 20 minit, solat sunat, duha. Jadi saya rasa, takat dulu untuk kali ni.